اهدنا الصراط المستقيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya kita dapat berjumpa semula pada pagi yang berbahagia ini. Kemudahan yang Allah kurniakan, anugerah yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita ialah akal fikiran. Kita tidak boleh kenal Allah dengan menggunakan selain pada akal fikiran. Kita menggunakan akal fikiran yang waras di kepala kita ni. Kita gunakan segala kejadian Allah yang di sekeliling kita ini menggunakan tanda beza dan hukum akal, seperti mana yang saya telah jelaskan pada video-video sebelum. Adakah zat Allah ini? Ada. Apabila Allah berfirman dengan maksud, berfikirlah tentang kejadian aku dan jangan berfikir tentang zat aku. Menunjukkan Allah menyuruh kita berfikir tentang kejadian dia yang kita dah buat sebelum ni. Berfikir tentang makhluk. Bila sebut ma'rifatullah, mengenal Allah, kita kena kenal zat dia, tapi bukan cara dengan berfikir tentang zat dia atau membayangkan zat dia. Itu sangat dilarang. Kenal tetap kena kenal, tak kenal tak boleh. Kalau tak kenal, kita kena syirik nanti. Kita kena kenal zat Allah, tapi bukan dengan cara membayangkan atau berfikir tentang zat dia. Perkara mengenal Allah ni, makrifat Allah ni sangat penting. Kalau kita tak kenal Allah, jadi masalah dalam hidup kita. Masalah bila kita nak masuk alam barzah, mungkin nak tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia nak tanya kita soalan pertama, siapa Tuhan kamu? Bukan dia tak tahu Allah tu Tuhan kita. Malaikat Israel, malaikat muka nakir takkan tak tahu kata Allah tu Tuhan kita. Dia tahu. Tapi saja dia tanya, nak tengok kita ni kenal tak Allah. Tu saja. Bukan ada 4-5 Allah pun. Ada satu je Allah. Ada satu Tuhan, itu Allah lah. Malaikat semua dah tahu. Tapi dia tanya juga, siapa Tuhan kamu? Kan? Maksudnya, dia nak tengok kita kenal tak Allah itu. Tu. Sebab itu, ketika hidup di dunia, selagi hayat masih ada, kita kena belajar ilmu tauhid, cara untuk mengenal Allah. Jadi sebagai mukadimah pada pagi ini, sebelum saya masuk isi ilmu, saya sambung isi ilmu minggu lepas, saya nak sentuh sikit tentang kita tak boleh sembah nama, kita nak sembah zat empunya nama, diri empunya nama, iaitu Allah. Tuhan kata, nama Tuhan kita Allah, alif lam ha, dan banyak lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai 99 nama lah. Dan orang kata banyak lagi lah nama yang kita pun tak tahu. Maksudnya yang dia tahu 99 nama Allah, dan nama yang paling orang kata kita biasa Allah lah. Maksudnya begitu. Jadi kita semua dah tahu nama, dah hafal, dah boleh nyanyi dengan lagu lagi. Tapi kenal tak diri empunya nama yang dikatakan Allah itu, zat empunya nama? Kebanyakan kita tak kenal. Kita tak tahu lagi macam mana. Sebab apa? Bila Allah kata berfikir tentang kejadian aku, sila berfikirlah tentang kejadian aku, jangan fikir zat aku. Bila Tuhan kata jangan fikir zat aku, orang ingat, tak payah fikir, tak payah. Jadi Allah tak bagi fikir, tak payahlah kalau kita kenal. Dah Tuhan tak bagi. Bukan Tuhan tak suruh kita kenal dia. Allah suruh kita kenal dia, tapi bukan dengan cara berfikir tentang zat dia, membayangkan zat dia, tak boleh. Itu saja. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita nak kembali balik kepada fitrah kita, iaitu kita dicipta oleh Allah untuk mengenal akan Allah itu. Dengan cara berfikir tentang makhluk. Maksudnya berfikir tentang kejadian aku. Bila kamu fikir kejadian aku, insya-Allah kamu akan kenal Allah itu. Lepas tu kita bila bab mengenal Allah, jangan pergi cari Allah di atas langit.
Jangan zikir banyak sampai naik ke tingkat tu, tingkat ni, tingkat tu, tingkat ni, alam tu, alam ni, akhirnya jumpa dengan Allah, menyatu dengan Allah. Masya Allah, salah tu. Kalau siapa menyatu dengan Allah, dia sesat. Tak boleh. Ada sebab dia. Sebab makhluk semua bertepi. Kan? Nanti kita belajar tentang Allah yang dikatakan tak bertepi itu. Tapi tuan-tuan pada pagi ni saya masih lagi nak menerangkan, nak menyambung tentang tanda beza. Tanda beza ialah yang minggu lepas, iaitu yang ini siri ke-11, yang siri ke-10, iaitu maksudnya tentang tempuh tak bersentuh. Maksudnya begitu. Baik. Sebelum itu, tentang mukadimah tu, saya rasa cukup sekadar itu, iaitu saya nak tegaskan bahawa kita wajib mengenal Allah, wajib. Tapi bukan dengan cara membayangkan zat dia. Bukan dengan cara berfikir tentang zat dia. Sebab Allah larang. Berfikir hanya untuk kejadianku, bukan untuk zatku. Betul. Tapi tak semestinya bila Allah cakap begitu, kita mengenal Allah tu kita buat tak tahu je. Sebab apa? Tuhan tak bagi fikir. Macam mana kita nak kenal? Selalunya kita kenal dengan cara berfikir, membayangkan. Manusia memanglah kenal makhluk macam tu. Contoh, kita kenal dengan kawan kita, saudara kita. Orang tu kau kenal dia. Kenal? Macam mana rupa dia? Macam ni. Kita boleh cerita rupa orang yang kita kenal tu. Sebab apa? Dia terlintas kat kepala kita. Dia terbayang kepala kita. Perangai dia, rupa dia, sifat dia kan. Jadi kita boleh cerita balik. Itu cara kita kenal makhluk. Bukan kata kenal orang, kenal benda ke, kenal buah ke. Apa beza buah cempedak, buah nangka? Buah nangka dia besar isi dia. Buah cempedak dia kecil tapi manisnya buah cempedak. Kita boleh cerita. Sebab apa? Kita boleh bayangkan, kita boleh pegang. Betul? Sebab apa? Kita boleh berfikir. Tapi bila bab mengenal Allah, tak boleh kita buat begitu. Allah ni jenis apa, tak boleh. Itu Allah larang. Tapi tak semestinya Allah larang kita berfikir tentang kejadian dia. Allah larang juga kita mengenal dia. Tidak. Malah kita wajib mengenal Allah. Rasulullah ada bersabda, maksudnya ma'rifatullah, kenal Allah itu. Kenal. Sedikit kamu beramal, tapi kamu dah kenal Allah, semua amalan kamu diterima. Banyak beramal, kamu tak kenal Allah. Masya Allah, tak tahu nak cakap maksud. Ya. Jadi tuan-tuan, itu mukadimah saya pada pagi ini, iaitu kita bukan nak sembah zat, nak sembah nama Allah, yang nak sembah alif lam ha yang bernama Allah. Bukan, yang bernama Allah. Kita bukan nak sembah alif lam ha. Kita nak sembah zat diri yang bernama Allah. Kita bukan sekadar nak sembah nama. Sembah nama, kita tak tahu zat dia macam mana. Sebab apa? Tuhan tak bagi fikir. Tak payah alih fikir. Rasa pergilah macam mana pun. Yang penting aku dah semayang. Aku dah sembah alif lam ha. Tujuan kita bukan nak sembah alif lam ha itu. Tujuan kita nak sembah Allah yang bernama, nak sembah Tuhan yang bernama Allah. Itu tujuan kita. Sebab tu kita kata macam mana pun, kiri kanan tolak api tolak man, kita mesti kenal Allah itu. Baik. Jadi sebagai jalan untuk kita mengenal Allah, saya nak sambung balik tanda beza. Tanda beza ni tuan-tuan kena isi ilmu dia. Tanda beza kali ni tuan-tuan kena dengar dengan teliti sedikit, sebab benda ni kena cakap sikit demi sikit, supaya nanti tuan-tuan boleh faham, insya-Allah, dengan izin Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita kata baik, kita dah kenal makhluk rata-rata. Daripada mula kita belajar siri ke awal dulu, makhluk ni pertama sekali dia ada kita kata apa, dia ada dua sifat. Pertama, dia bertepi. Ni saya ulang sikit sebagai kita ulang kajilah. Bila dia bertepi, zat makhluk ni dia ada had, ada hingga, ada sempadan, ada saiz, ada 6 tepi. Yang saya tunjuk kotak tu, ada 6 tepi. Jadi bila ada bertepi, pegang perkataan makhluk bertepi, kena ingat bila ni baik-baik. Bertepi, bila dia bertepi, dia pertama sekali dia menempat. Dia ada tempat dia. Dia mengambil lapang sekadar zat. Sama ada mengambil lapang di kiri, di kanan, di depan, di belakang, atas, bawah, di jauh, di dekat, di dalam, di luar. Jadi makhluk yang
bertepi, tubuh dia bertepi, zat ni tubuh lah. Zat maksudnya, zat, bila saya sebut zat tu diri makhluk, tubuh makhluk, dia bertepi. Bila bertepi saja, tak kira lah jisim, jirim, jauhar, juafirid. Jadi dia mengambil lapang sekadar zat. Tuan-tuan kena ingat balik benda ni baik. Mengambil lapang sekadar zat. Jadi dia boleh berada di atas, di bawah, kiri kanan, depan belakang, luar dalam. Luar dalam. Maksudnya begitu. Kan? Jadi kita tak boleh heran dengan makhluk ni. Tak boleh heran. Kalau orang kata, oh, dia berada di sana, harus lah kalau ikut akal kan. Jadi dia mengambil lapang sekadar zat ikut saiz dan ikut masa dia. Kalau kita mengambil masa 60-70 tahun. Kalau nyamuk, dia boleh hidup seminggu. Kalau berama-rama, boleh hidup berapa hari? 7 hari katakan. Lepas tu dia mati. Itu cara mereka mengambil lapang. Ikut masa dan juga saiz yang Allah tentukan kepada mereka dan diri kita. Bila kata diri makhluk bertepi, dia mengambil lapang sekadar zat, dia boleh bersentuh sesama sendiri. Boleh bergaul, bersentuh sama sendiri, boleh meratai macam gula dengan air, macam tepung ubi, tepung gandum, tepung beras, tepung gandum nak buat kuih bercampur gaul. Sebab masing-masing diri bertepi. Ataupun orang kata makhluk halus masuk dalam badan orang ke, dia menyerap. Dia kata bila kata dia bertepi, dia boleh bercampur, bergaul, meratai, meresapi, membayangi, menutupi macam kulit timikai tutup isi timikai, melengkungi, berbagai-bagai lagi lah. Kemudian bila makhluk dia bertepi, dia mengambil lapang sekadar zat, dia tidak boleh menerima dua kelakuan satu masa. Ni kena ingat baik-baik. Maksudnya kalau dia terima hidup, dia tak terima mati. Kalau dia terima mati, tak boleh terima hidup. Kenapa? Sebab tubuh dia bertepi. Kalau dia ingat, dia tak berlaku lupa. Kalau lupa, tak ingat. Kalau dia sihat, dia tak sakit. Sakit, tak sihat. Ini tolong faham baik-baik benda ni. Sebelum saya cerita tentang Allah nanti. Tuan-tuan kena ingat baik-baik ni. Baik. Jadi bila makhluk tu dia bertepi, dia mengambil lapang sekadar zat, dia boleh bersentuh, meratai, meresapi, menggaul, apa semua berada luar dalam, dan dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa. Baik. Bila kata begitu, kita kata saya ada ajar hukum akal. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Wajib benda yang akal mesti terima, sungguh tak boleh tidak. Mustahil benda tak boleh terima sekali-kali, harus benda menerima salah satu-satu. Apa yang salah satu-satu tu? Ada atau tiada. Wajib ada makanan tu Allah yang bagi ada. Jadi sendiri, mustahil. Makanan tak boleh jadi sendiri. Tanpa izin Allah tak boleh ada. Harus kita menerima makanan itu ada pada hari ini, itu bahagian rezeki yang Allah tentukan kita di azali, kita akan dapat makan nasi lemak itu atau mihun tu untuk hari ini. Esok tak tahu apa pula. Itu hukum akal punya peranan. Dalam masa kita belajar ini, kita dah boleh guna ilmu ni untuk membetulkan akhlak kita. Akhlak kita ni kadang-kadang asyik nak marah, asyik tak puas hati, asyik tak pernah bersyukur. Orang kata apa? Baran lah, maksudnya tak tahu, tak bertempat. Contohnya lah, kata-kata satu benda kita tu hilang, diambil orang, dirosakkan orang, kita mula nak panas hati, nak marah, nak pukul. Tak, bila kata dia rosak ataupun dia tak ada, hilang, mungkin ada orang terambil ke apa, ada, lawan tak ada, oh hilang, semalam ada. Bila hilang, benda tu bertepi, hilang kan, tepi. Tiap-tiap bertepi kena jadi, dia mesti tempuh kuasa Allah, wajib. Hilang tu Allah yang takdirkan hilang. Nak uji kita suruh sabar. Hilang jadi sendiri, mustahil. Dia tak boleh jadi sendiri, kan jadi ni berebut dengan ada. Dengan tak hilang. Harus kita menerima tak ada kan dia hilang. Sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita, tak apalah. Ini dah bukan rezeki kita, sabar je lah. Maksudnya ini Allah dah tentukan untuk kita. Harus. Sebab tu sebenarnya dalam pembelajaran ilmu tauhid, walaupun kita nak belajar tanda beza, sebelum kita belajar tentang Allah, kita boleh guna tanda beza ini untuk membaiki perangai dan akhlak kita. Ini bukan cakap main-main. Kalau tuan-tuan amalkan hukum akal dengan apa yang tuan-tuan faham tanda beza, dah boleh memperbaiki banyak sifat yang tidak baik pada kita. Kita sebelum ni tak sabar, jadi semakin sabar. Tak kurang redha, jadi redha. Kadang-kadang kita sebelum ni bimbang, takut hidup kita ni, takut tak cukup tu, takut ni. Sekarang kita rasa, insya-Allah dengan izin Allah adalah tu rezeki, mana-mana Allah nak bagi tu ada. Jangan risau. Ada rezeki dan dengan Allah. Dia jadi macam tu. Jadi kalau begitu, Allah suka kat kita.
Kalau kita betul sampai ajal kita ketika ini, maksudnya Allah nak ambil nyawa kita, kita dalam keadaan Allah yang seorang yang reda dengan ketentuan Allah. Itu dah cukup baiklah bagi kita modal untuk dibawa alam barzah. Berbanding dengan sebelum ni, asyik tak boleh puas hati, asyik bersongot, asyik menyesal, asyik hantuk kepala, macam-macam. Marah orang, maki orang, semua dia punya pandai lah. Kita tengok sekarang dalam media-media sosial, macam-macam orang silap sikit kena maki, silap sikit kena marah. Katakan kes COVID naik berpuluh ribu, menteri kena marah, tak jawatan. Maksudnya kan, apa sah marah kan, nak naik banyak ke sikit ke tu semua bertepi tak? Tepi. Bila tepi dia tempur kuasa Allah Ta'ala nak uji kita. Yang orang menteri apa tu asbab je. Allah nak uji kita. Apa nak marah orang? Maksudnya kita kata tengok tu kadang-kadang bila hukum akal tak tahu jadi masalah. Masalah. Bukan kita nak mengumpat orang. Maksudnya kita nak orang apa? Kita nak muhasabah diri kita lah. Tak boleh kita tengok orang tu baik lah kan, maksudnya begitu. Tapi kita kata kita nak baiki diri kita, kita tak tahu lepas ni apa lagi. Jadi macam itulah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tu hukum akal tu berjalan untuk kita ambil sedikit kesempatan dengan tanda beza ni kita boleh masuk hukum akal untuk membaiki perangai kita. Sebelum kita nak betulkan itikad hati kita kepada Allah, ni kita kena betul-betul lah. Baik, saya nak sambung tanda beza tu tuan-tuan dan tuan dengar dengan teliti. Baik, saya masih berpegang pada tanda beza, tuan-tuan kena dengar insya-Allah. Makhluk dia bertepi, bila bertepi dia zat dia bertepi, dia mengambil lapang, dia boleh bersentuh sesama dia, meratai, meresapi semua, menggauli, dan dia tak boleh terima kelakuan satu masa. Kita nak ambil dalil. Sebelum kita kenal Allah, kita kena rujuk Al-Quran sepenuhnya, hadis Nabi sepenuhnya. Kita bukan boleh main-main benda-benda macam ni. Pertama kita tengok Al-Quran. Allah mengatakan lais kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Surah Asy-Syura ayat 11 tak salah saya. Sesungguhnya Allah tidak serupa dengan sesuatu, dengan makhluk dia tak sama, tidak sebanding. Allah tu tak sebanding. Allah tu yang mana satu? Yang kata zat tadi. Bila sebut Allah tu semua termasuklah zat dia, sifat dia, af'al dia, nama dia. Nama Allah, perbuatan Allah, kelakuan Allah, zat Allah, semua termasuk. Bila sebut Allah tu, kita sekali, jangan kita pecah-pecahkan. Kalau kita pecah-pecah jadi payah nanti. Kita kata Allah tidak serupa, Allah berkata Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Tuhan tak kata kuasa aku tak sama dengan kuasa makhluk, tak ada. Kelakuan aku tak sama kelakuan makhluk, tak ada. Perbuatan aku tak sama perbuatan makhluk, tak ada. Yang Tuhan cakap aku tidak serupa dengan sesuatu. Jadi kita ambil pakai Allah tak serupa dengan sesuatu lah. Allah tu Allah lah. Kan? Lengkap, sumul. Okey, bila masuk belajar sifat 20, kita pinjam sekejap. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maksudnya, ni sifat salbiah. Masuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah bagi segala yang baru. Allah tak serupa dengan baru. Tak serupa dengan makhluk. Dia bersalahan. Oh, lagi senang kita kata, kan? Baik, apa maksud Allah bersalahan? Kita tengok makhluk balik tadi. Kan? Makhluk, dia bertepi. Bila bertepi, zat dia ada had dia hingga. Kita semak kejap. Bila ada had dia hingga, dia boleh meratai, meresapi, membayangi, melengkungi, menutupi, macam-macam. Dan dia tak boleh terima dia kelakuan satu mata. Dia terima salah satu, tapi mesti terima hidup. Maksudnya bila sampai masa dia terima mati, dia mesti terima dua-dua, tapi tak boleh dalam masa serentak. Itu makhluk. Sebab apa? Jawapan sebab apa? Jawapan contoh jawab sebab makhluk bertepi. Saya tanya, kenapa makhluk dia boleh bersentuh antara satu sama lain, meratai, bergaul, meresapi, melengkungi, menutupi? Kenapa? Jawab dia sebab zat makhluk bertepi. Kenapa makhluk dia mengambil lapang sekadar zat? Dia boleh mengambil lapang, luar, masuk di luar, di dalam, di kiri, di kanan, atas, bawah. Jawab dia sebab zat makhluk, diri makhluk bertepi. Ingat betul, bertepi.
Walaupun bahasa Melayu, tapi besar peranan dia. Sekarang kita dah mula ambil dalil Al-Quran. Tadi, lais kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah tidak serupa segala sesuatu. Tuhan Maha melihat, mendengar, dan tidak mughalafatuhu ta'ala lil hawadis, besaran Allah biskala barum. Boleh tak Allah berada di dalam kita? Tak boleh. Tak pernah Allah berada dalam makhluk. Itu satu. Allah hidup. Boleh tak Allah terima mati? Tak boleh. Allah dia tak terima mati, dia terima hidup je. Dia berada di dalam, tak boleh. Dia terima mati, tak boleh. Pasal apa? Dia katakan, kalau makhluk dia boleh. Sebab dia bertepi. Zat dia bertepi. Allah berserta dengan kita di mana kita berada. Allah berserta dengan kamu. Di mana kamu berada? Oh, kita pun kadang-kadang pergi kedai dengan rumah. Saya berserta rumah, pergi kedai. Saya berserta anak, pergi kedai. Cucu pergi kedai. Masuk berserta tu bersama-sama. Allah berserta dengan kita di mana kita berada. Adakah Allah bersama-sama? Tak boleh. Siapa? Siapa? Kita dah nak dapat jawapan ni. Kita tidak sekali-kali berfikir tentang zat Allah. Itu jangan. Ini pantang ilmu ni. Allah kata berfikir tentang kejadian Allah. Kejadian makhluk A sampai Z tadilah. Jirim, jisim, jauh-jauh firik itu yang bertepi tak bertepi, dua kelakuan tu. Sekarang kita nak mula memahami tentang zat Allah yang Allah tak bagi fikir tu. Kita tak fikir zat Allah. Saya tak kata tuan-tuan, mari kita sama-sama pejam mata. Saya kira 1, 2, 3. Bayangkan Allah ada atas langit. Macam asap, macam debu. Bukan. Saya tak akan buat begitu dan tak boleh buat begitu. Siapa buat salah. Membayangkan zat Allah salah. Habis macam mana nak buat? Ni macam ni, nak terang ni. Nak buat ni. Nak cerita macam ni. Baik. Sekarang, kita dah mula dengan kita ambil dalil dua tadi, lais kamitslihi syai'un dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan saya kaitkan makhluk semua boleh berlaku kat dia kerana dia bertepi. Allah tidak boleh berada di dalam kita. Allah hampir. Aku lebih hampir dari urat leher kamu. Tuan kata, urat leher ni kalau macam spinal cord lah, dalam istilah orang kena angin amar, kalau spinal cord tu putus, dia kena stroke lah. Atau mati. Kalau kata doktor kata orang darah tinggi ni jangan jatuh je. Jatuh urat spinal cord, bagi spinal cord bagi apa bahasa Melayu? Urat nadi dia putus dekat ni tengkuk, maka mungkin mati atau stroke lah, lumpuh. Punya penting. Sebab tu bila orang nak sembelih haiwan, dia kena potongkan urat nadi tu, spinal cord tu, supaya dia cepat mati. Allah lebih hampir pada tu. Maksudkan Allah lebih dekat dengan kita. Tapi tak sentuh dengan kita. Allah tak pernah sentuh. Kita kata untunglah jadi malaikat lah. Sebab apa? Hari-hari dapat duduk dengan Tuhan, dengan Allah. Dapat tengok Allah. Jangan harap lah. Ingat Jibril boleh tengok Tuhan macam kita duk agak ni. Jangan harap. Mana ada Jibril boleh tengok Allah? Di sebalik tabir je. Ya ke? Bukan Jibril lalu boleh tengok Allah hari-hari. Mana boleh? Apa bukti dia? Tu nak naik Sidratul Muntaha tu, nak jumpa Allah tu kat arah tu. Kan? Orang kata Allah bersemayam di arah lah kan. Kita tak mau kaji arah tu macam mana kan. Jibril kata kat Muhammad, Muhammad aku tak boleh naik lagi level ni. Kalau aku naik terbakar badan aku, tubuh aku hangus. Engkau naik seorang lah. Pergi jumpa Allah. Jibril pun tak lepas. Kan? Kita ingatkan Jibril duk ambil wahyu hari-hari. Steady ya, boleh apa? Tengok Allah, boleh dekat dengan berbisik. Tak boleh. Maksudnya dia pun makhluk bertepi. Jibril kan jenis malaikat bertepi. Mana boleh? Nak buat macam Allah bukan makhluk. Baik, saya masih lagi nak bawa tuan-tuan ke satu pemikiran yang betul-betul bernas supaya tuan-tuan boleh berpegang. Jadi hujah. Baik. Kita balik kepada tadi. Baik. Sekarang apa yang berlaku kat makhluk tidak berlaku pada Allah. Itu dah pasti. Apa yang berlaku pada makhluk? Makhluk mengambil lapang sekadar zat, Allah tak mengambil lapang sekadar zat. Makhluk boleh berada dalam luar suatu
Kerana Allah tidak boleh berada di dalam dan di luar suatu. Allah tidak boleh berada di dalam kita. Okey? Allah tidak boleh berada di luar kita. Tak boleh berada di luar kita. Wah, macam ni. Habis berada atas kulit. Tak boleh juga. Habis di luar tak boleh, di dalam tak boleh, atas kulit lah. Tak boleh. Macam mana? Tak faham. Memang benda ni tak faham. Yang bagi faham kita ialah Allah. Kan? Kita dengar dulu. Allah tidak boleh mengambil lapang sekadar zat. Allah tidak boleh berada di luar dan di dalam satu. Makhluk dia mengambil lapang sekadar zat kerana tubuh dia bertepi. Makhluk dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa kerana tubuh dia bertepi. Zat dia bertepi. Biasa sebut zat tu bertubuh lah. Allah meliputi tiap-tiap satu. Allah meliputi orang-orang kafir. Ini ayat Quran sangat jelas. Boleh buka. Tapi takkan kita nak kata Allah duduk dalam orang kafir, Allah duduk dalam tiap-tiap satu. Meliputi tiap-tiap satu apa? Makhluk lah. Meliputi jirim, jisim, juhafiri. Allah meliputi pokok. Allah meliputi awan, meliputi... duduk dalam tu. Bukan. Bunyi ayat macam tu. Jadi sebelum kita memahami maksud Allah meliputi, kita kena tengok balik tanda beza ini. Supaya tuan-tuan boleh faham. Baik. Sekarang saya nak bagi jawapan. Saya tanya tuan-tuan dulu. Setuju? Kena setuju baru boleh terima. Gula, air. Kan? Gula bertepi, air bertepi. Kita minum air tawar. Kita ambil gula satu sudu, kacau-kacau, minum manis. Air gula manis. Dia kata, sedap ya gula. Buah kopi lagi. 3 benda. Gula, kopi, air. Jadi, 3 dalam 1. Allah boleh ke dengan kita macam tu? Allah kata Allah meliputi makhluk. Allah bercampur aduk dengan makhluk. Bergaul-gaul. Boleh ke? Tak boleh. Jangan. Habis Allah kata Allah meliputi tiap-tiap satu. Sebenarnya, kita balik kat bertepi. Makhluk pangkat bertepi. Baik, kita ambil dalil lagi. Saya tak nak bagi jawapan lagi. Dengar tuan-tuan, lepas ni ada jawapan sendiri. Tuan-tuan jawab. Allah hidup. Hidup Allah ada mati ke? Tak ada mati. Hidup tak ada mati. Lalu makhluk hidup, lawan dia mati. Hidup tak mati. Dia kata, adakah dalam Quran Allah sebut Allah mati? Tak ada. Satu ayat pun tak ada kata Allah mati. Esa. Ada lawan dia tak ada. Allah ada. Ya. Tapi tak dilamakan dengan tiada. Allah ada je. Tak lawan dengan tiada. Kita kalau terlupa, kalau semayang kan, rakaat, kita baca sujud sahwi. Subhanallah la yanamu la yashu. Dalil lagi ni. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Kita kalau ingat, kita tak lupa tak ingat. Tapi Allah dia tak lupa-lupa. Siapa? Allah ingat. Kalau kata orang ingat je. Allah tidur, Allah jaga tak tidur. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak jaga, tidak tidur. Itu dalil kan. Kenapa Allah hanya satu? Dia hanya yang bagus-bagus je. Yang baik-baik semua Allah. Yang sifat kelemahan tak ada. Pasal apa? Kita tengok. Yang ada sifat kelemahan ialah makhluk yang bertepi. Oleh kerana Allah hanya tidak ada sifat kelemahan, maka kita boleh kata bahawa Allah itu tidak bertepi. Ini jawapan yang paling, hujah yang paling besar dalam ilmu ni. Allah tidak bertepi. Apa yang tak bertepi? Semua. Sama ada kuasa, zat, ilmu dia, semua tak bertepi. Kita tak nak pecah. Ni kuasa Allah, ni zat Allah, ni sifat Allah, buat Allah ni jadi keliru. Kita kata Allah tak bertepi, cukup. Jadi jangan kita bergaduh, berkelahi lagi. Sekarang ni banyak orang duduk berkelahi ni, dia kata Allah duduk di arash. Allah bersemayam di arash. Ada pihak kata bukan di arash. Kalau di arash Allah dah menempat. Kita kata kat dia, jangan risau. Kita tak boleh keliru. Kalau Allah nak kata dia di arash, biarkan. Itu bahasa yang Allah umpamakan untuk diri dia. Sebagai nak tunjuk martabat dia. Tapi hakikat dia Allah tak bertepi. Bila tak bertepi, dia bukan boleh berada di mana, di sini, atas, bawah, kiri, kanan. Tak boleh. Sebab zat dia tak bertepi. Jadi kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Ni saya bagi satu formula ilmu yang benar, yang kita pegang
sebagai asas kukuh ilmu ni, iaitu makhluk semua bertepi, Allah tidak bertepi. Sebut begitu je. Ada pihak JAKIM mengatakan iaitu yang meliputi tiap-tiap satu, ada ayat Quran surah Al-Baqarah tu ada sebut Allah meliputi tiap-tiap satu dalam kurungan. Kalau tuan-tuan buka balik Al-Quran terjemahan daripada pihak Jabatan Perdana Menteri, tengok ayat Allah meliputi tiap-tiap satu, pihak Jabatan Agama Islam kata dibuat dalam kurungan kuasa dan ilmu Allah yang meliputi. Kita kata tak apalah, sebab kita tak pecah pada kuasa, ilmu, zat, tak pecah. Dia kata Allah tak meliputi Allah Allah tak bertepi. Dia tak kata kuasa ilmu. Dia kata kuasa ilmu yang meliputi. Habis zat dia? Tak tahu juga. Jadi tak boleh, bagi kita macam inilah. Yang tu betul lah tu. Kuasa dengan ilmu Allah tak meliputi, betul lah. Ikut fatwa secara selapis begitu untuk elak orang keliru. Kalau kata Allah meliputi, nanti orang anggap zat Allah duk bercampur gaul dengan orang kafir pula, bercampur gaul dengan makhluk pula, dengan matahari semua. Betul juga. Jadi dia kata kuasa ilmu. Zat jangan fikir. Tahu. Jadi kita terima dalil daripada pihak JAKIM dengan tenang hati. Betul. Tapi kita nak bagi sedikit tambahan hujah, iaitu apa tadi? Yang tak bertepi ialah Allah tu sendiri. Kalau kata yang meliputi itu satu juga Allah tu sendiri. Ikut fizikal zahir ayat Al-Quran. Maksudnya tu, kita tak ubah apa yang Allah cakap. Allah kata Allah meliputi. Tak satu. Tapi adakah zat dia bercampur gaul dengan makhluk? Bukan. Zat Allah tak boleh beratai, tak boleh meratapi, tak boleh mencampuri sebab zat dia tak bertepi. Yang boleh bercampur gaul ini adalah makhluk dengan makhluk, air dengan gula. Jadi tuan-tuan kena ulang balik benda ni berkali-kali sampai tuan-tuan faham apa saya cakap. Siri ke-11 ni mempunyai satu isi ilmu yang sangat penting yang tuan-tuan perlu fahami, iaitu makhluk semua bertepi, Allah tidak bertepi. Jadi bila Allah tidak bertepi, selesai semua perkara. Tak payah bergaduh dengan Allah. Tak payah bergaduh dengan siapa-siapa. Allah SWT arah, ya. Al-Quran kata Allah menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi dengan 6 masa Allah bersemayam di arah. Betul? Duduk atas kan? Allah tak bertepi. Dia tak boleh menempat dekat atas. Sebab nak menempat semua jenis bertepi punya. Baru boleh menempat. Kan? International Space Center menempat di atmosfera bumi. Boleh ya? Semua bertepi. Malaikat menempat di langit. Boleh ya? Malaikat menempat di langit. Boleh ya? Allah berada di langit. Tak. Walaupun Allah cakap Allah berada di langit, kita terima sebagai bahasa yang Allah bahasakan. Kan? Allah ni zat yang agung, yang maha mulia. Takkan dicipta kita mulia-mulia manusia sebab kejadian Allah duduk dalam tanah. Kita duduk bijak-bijak pula. Tuhan dalam bumi. Mana boleh lagu tu? Sebab tu bumi tu dicipta bulat. Dia boleh berpusing atas paksi. Cuba dicipta 4 segi. Kalau 4 segi atau macam sekeping, kita tahu atas bawah mana Allah di bawah sana. Ni bulat nak cakap bawah memang tak boleh. Kau mana atas? Tunjuk atas kan. Pergi bumi balik sana, yang dia ada graviti, dia melekat kat bumi. Mana atas? Dia tunjuk atas dia sana. Kalau belah sini, dia tunjuk atas dia sini. Keliling bumi. Dia kata, tak usah fikir. Kalau bayangkan begitu, sampai bila tak selesai. Kita tak payahlah pergi sampai tahap tu. Kita, Allah Ta'ala bagi taufik hidayah untuk faham ilmu ni sebenarnya, bahawa pertama sekali kita duduk di akal waras. Kita telah proses makhluk rata-rata sampai kita boleh kenal Allah yang sangat nyata. Terlalu nyata. Tuhan di depan kita ni tidak ada hijab langsung. Kita nampak kebesaran Allah di depan mata. Tapi kita kena belajar tanda beza ni betul-betul. Okay. Saya masih nak fokus kepada tanda beza ni. Saya tak nak ubah lagi sampai tuan-tuan faham. Baik, saya bagi ulang balik sekali lagi, iaitu makhluk semua bertepi, Allah tidak bertepi. Bila tak bertepi, kita nak semak balik apa yang Allah cakap kepada kita. Kan? Allah berserta dengan kita di mana kita berada. Okey? Tak ada masalah? Bukan Tuhan ikut kita pergi mana.
Sebab dia tak bertepi. Kan? Dia nak berserta dengan kita, boleh. Wa ma ramai ta'iz ramai walakinna Allah rama. Bukan kau Muhammad yang melempar, yang membunuh tak kalau kau membunuh. Bukan kau Muhammad yang melempar tak kalau kau melempar, tapi Allah yang melempar. Surah Anfal ayat 17. Okey? Tuhan duduklah Nabi, duduk tolong masuk, duduk menyeraplah Nabi ke? Bukan. Sebab Allah tak bertepi. Dia tak boleh menyerap. Nak menyerap kena gulung air yang bertepi-bertepi. Kalau makhluk jin boleh masuk dalam Nabi, dia boleh menyerap. Kan Iblis boleh menyerap tapi tak boleh masuk dalam Nabi. Tak boleh. Kan? Macam orang belajar ilmu kebal, tuan-tuan. Ilmu kebal ni ilmu jin. Tuan-tuan belajarlah ilmu kebal ni. Ilmu gaib, ilmu kebal, ilmu apa. Tutup mata boleh lawan orang. Tak salah, tu semua jin dah masuk. Jin dah masuk, tak mau. Macam sampai ada tarian tu bila dimasukkan makhluk jin, pum. Dia boleh berlari sampai tak sedar diri. Tu jin dah masuk. Kan? Itu jin boleh menyerap. Kenapa? Jin bertepi. Di tubuh manusia bertepi. Dia boleh menyerap. Tapi kalau surah Al-Anfal tadi, bukan Allah menyerap dalam Nabi sampai Allah kata, bukan kau Muhammad yang lempar, aku lempar. Tak. Itu maksudnya tempoh tak sentuh. Yang dulu saya cerita. Tak bercerai, tak sekutu. Tempoh tak sentuh. Allah dengan Rasulullah ni dia tempuh tapi tak sentuh dengan Nabi. Sebab apa? Yang bertepi hanya Nabi Muhammad. Allah tak bertepi. Tak bercerai. Ya. Allah tidak boleh bercerai dengan makhluk sebab dia tak bertepi. Makhluk boleh bercerai. Gula dengan air boleh bercerai. Kalau kita nak air gula, nak balik kita jemur tengah mana dapat seredak gula. Sebab apa? Dia bertepi. Kan, ataupun jin masuk dalam badan orang, menglupa panggil ustaz kan, Darul Syifa ke, gunakan ayat Quran, pun jin tu lari, dia bercerai balik. Tadi dia bersatu. Kan? Allah tempuh tak bersentuh, tak bercerai dan tak bercampur. Alamak, kita takut pula dengar ni. Takut apa? Takut lu mengaku Tuhan. Yang ni sesat. Siapa mengaku Allah, anak al-haq, minta maaf, sesat. Aku Allah, sesat. Tak apa? Allah dah bersatu dengan aku. Sesat. Tu kata siapa menyatu dengan Allah di atas langit, naik alam dia menyatu, zindik, sesat. Kerana dia bersatu dengan Allah. Allah tak bertepi. Bila tak bertepi, dia tak boleh bersatu dengan mana-mana. Nak bersatu, benda bertepi dengan bertepi. Gula dengan air bersatu. Tepung gandum, tepung ubi bersatu. Kacau gaul bersatu. Allah tak boleh. Siapa menyatu dengan Allah, dia sesat. Tak faham tanda beza. Baik. Sekarang ni, kita cakap dulu. Kalau tuan-tuan tak faham pun, tak apalah tuan-tuan dengar. Allah dengan makhluk, ambil dulu. Allah, makhluk bertepi. Allah tak bertepi. Bila sebut Allah tu, dalam tu lengkap lah semua dengan zat kuasa ilmu semua. Bila tak bertepi, dia tempuh. Makhluk tempuh kuasa Allah, tempuh tapi tak sentuh. Sebab apa tak sentuh? Sebab tak bertepi. Yang sentuh tu yang angkat meja tu. Angkat meja berat tu, nak angkat seorang tak boleh, panggil 3 orang angkat. Itu maksudnya berkongsi kuasa. Maksudnya masing-masing sentuh seorang sikit. Bila berpadu tenaga, angkat meja berat. Allah tak begitu. Makhluk dia 3 orang, 3 tepi, jadi dia boleh angkat. Dia bersentuh, bergaul, berkongsi tenaga. Allah tak. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukan kau Muhammad melempar, aku yang lempar. Allah mau cakap bukan kau lah, aku buat. Tak masuk campur Muhammad langsung pun. Tapi itu hakikat. Tak nyata pada mata kasar. Tapi kita daripada ayat tu, kita dah dapat faham dah. Allah nak cerita apa kat kita. Daripada ayat surah Anfal ayat 17 tu, Tuhan dah bagi tahu bahawa makhluk ni dia tak ada kuasa. Dia hanya kenyataan kudrat irada Allah. Tu Tuhan kata dalam Imam Ghazali punya Ya Al-Mudia, dia kata Allah jadikan makhluk semata-mata nak menyatakan kudrat irada dia. Bukan dia nak kat kita pun. Tapi dari segi syariat, nampaklah Allah sayang makhluk, Allah cinta nak bagi syurga. Tu pun kenyataan. Di dunia hidup kita penuh dengan kenyataan, di akhirat di syurga juga alam barzakh penuh dengan kenyataan, di syurga penuh dengan kenyataan. Tahu? Macam sebab tu kita di akhirat di syurga
Orang kata nak melihat wajah Allah boleh lah. Wajah kan. Tapi bukan melihat zat dia. Jangan. Benda ni kena betul-betul faham. Baik. Saya di bawah kata kunci, iaitu makhluk bertepi. Tuan-tuan kena faham benda ni. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena dengar balik rakaman video sebelum. Tolonglah ya. Jangan buat agak-agak di sini. Bukan saya nak cakap nasihat apa. Tapi tolong benda ni jangan silap faham. Nanti ada mengaku Tuhan. Tak boleh. Saya bila mengajar terangkan kongsi bab ni, saya cukup hati-hati dekat sini. Pesan pada orang yang dengar bahawa kena kuasai tanda beza ni betul-betul. Makhluk dia bertepi. Bila bertepi, bila sebut bertepi, tuan-tuan faham lah. Yang tadi sifat bertepi awal-awal tadi. Dua kelakuan tak boleh berada orang, itu semua selesai. Kemudian Allah tidak bertepi. Bila tak bertepi itu, maksudnya bila Allah kata aku berserta dengan kamu di mana aku berada, maksudnya berserta dalam keadaan tak bertepi. Maksudnya kita tempuh kuasa Allah, bacaan surah Al-Anfal 17 tadi, Rasulullah bertempuh kuasa Allah tapi tak sentuh pun dengan kuasa Allah. Sebab yang bertepi Muhammad. Allah tak bertepi. Tak bercerai. Muhammad tak bercerai dengan Allah. Kalau bercerai dah bertepi balik. Benda boleh bercerai berai, bertepi. Macam suami isteri bercerai bertepi. Kan? Gula air bertepi. Jin dengan orang bertepi. Tengah. Bercerai. Dan tak bersekutu. Tak boleh bercampur. Betul. Nak bercampur macam mana? Sebab yang ada hanya makhluk bertepi. Allah tak bertepi. Nak bercampur macam mana? Saya ulang balik. Makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Saya bagi rumusan. Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Dengar? Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Okey, kita perincikan. Allah ini bukan dalil saya. Al-Quran ni Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh. Betul, Allah tempuh kuasa. Macam surah Al-Anfal tadi. Tapi tak sentuh. Sebab apa tak sentuh? Contoh jawab. Sebab Allah tak bertepi. Makhluk bertepi. Dia tak boleh sentuh. Tak bercerai. Kenapa Allah tak boleh cerai makhluk? Sebab makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Macam mana nak bercerai? Benda nak bercerai mesti bertepi dengan bertepi. Benda nak bersentuh mesti bertepi dengan bertepi. Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu, tak boleh satu. Tentu siapa mengaku anak al-haq, dia Tuhan, dia sesat. Sesat. Tidak ada dalam jubahku melainkan Allah. Sesat. Kalau dulu orang cerita ada riwayat, adalah dulu orang terlampau zuk zikir ni sebagai azab Allah, dia kata anak al-haq, akulah Tuhan, sampai orang kata menulis buku anak al-haq. Bagi kita, kalau dia mengaku dia tu bertepi, dia kata aku Tuhan, sesat. Aku mana boleh dia mengata dia Tuhan? Tak, Nabi tak pernah ajar begitu. Tiba-tiba kita pergi buat, sesat. Terlampau lazat, Allah berada dalam aku, sesat. Tu saya kata tuan-tuan, belajar ilmu ma'rifatullah ni kena belajar dengan akal fikiran yang waras. Jangan pergi belajar dengan cara raib-raib tuan-tuan. Ada seorang tu, bukan saya pernah dengar lah. Dia kata ambil ilmu zikir, dia zikir-zikir la ilallah, kena 100 kali. Tak sampai 100 kali, dia rasa diri dia tak sedar, diserap masuk ke alam lain. Tak tahu mana pergi, sedar-sedar subuh je. Dia pergi mana? Tak tahu. Tiba-tiba sedar subuh, dia dibawa ke alam lain. Tolonglah. Jangan belajar. Tak salah masuk ilmu tu. Kan, bahaya. Benda tu, benda raib-raib ni benda jin lah. Kadang-kadang memang tak salah. Kita ambil ilmu kepala otak ni je. Saya duk pukul kepala otak tadi. Kan, duk pukul sini je. Saya ulang balik. Tapi kita bukan nak mengata kumpulan-kumpulan mana. Kita saja, contoh saya terbaca. Maksudnya bila dia ambil zikir tu, dia akan zikir-zikir, dia akan rek badan dia hilang, ringan sampai dia tak tahu pergi mana. Sampai naik atas arah pun dia. Oh, tak mau. Jangan buat begitu. Tak mau. Kita buat macam sekarang ni. Pakai akal ni. Kalau kita terlupa pun tak ada hukum. Kita kalau kata akal kita dah tak betul, kita dah tak, orang kata apa?
tak ada hukum yang kena atas kita. Itu kena faham. Mudah je. Contoh macam puasa. Memang makan tu haram, batal. Tapi kita kena terlupa. Bangun pagi hari pertama tu, tengok kuih ada lagi. Ngap-ngap tu. Saya kata, abang tak puasa? Oh, lupa. Batal tak? Tak batal. Kan? Sebab bila di luar kesedaran akal, tidak ada hukuman dari kita. Jadi kita jangan pergi cari benda yang di luar kesedaran akal. Sampai kita zikir-zikir sampai dia tak sedar diri, sedar-sedar subuh je. Sampai isyak. Zikir tu lepas isyak. Dia kata dia pergi membawa alam macam-macam tu. So, kalau lagu tu kita kata, oh saja nak pergi menerawang. Tak payahlah kita pakai lagu ni je lah, senang. Kan? Baik. Tuan-tuan, saya patah balik kepada tanda beza tadi. Masa pun dah cukup 1 jam. Tapi saya nak nak simpulkan kat sini. Isi ilmu pada siri ke-11 ini, isi ilmu yang sangat penting. Tuan-tuan kalau tak faham, tuan-tuan kena dengar berkali-kali rakaman ini atau sebelum. Iaitu kita dah buat keputusan, iaitu saya dah bagi satu frasa, makhluk dia bertepi, semua bertepi, tak kira jirim, jisim, jual jafirid, Allah dia tak bertepi. Tak bertepi. Itu satu. Bila tak bertepi, Allah di mana, orang tanya kita, boleh tak orang tanya di mana Allah? Patutnya soalan ni tak berapa sesuai ditanya. Kalau ditanya Allah di mana Allah tu, macam dia nak siasat Allah tu duduk di mana. Tapi kita bukan saya nak tanya tuan-tuan, katakan soalan tu ditanya di mana Allah, kita jawab satu je. Allah ambil Al-Quran, dalil Al-Quran, Allah meliputi tak satu. Kita jawab macam mana Allah menjawab. Allah bagi tahu dia mana Allah. Allah kata Allah meliputi tak satu. Allah meliputi orang kafir. Allah berserta kamu di mana kamu berada. Tahu? Itu jawapan dalam ayat Al-Quran yang dalil sahih. Dia kata, Allah meliputi tak satu dalam keadaan Allah tempuh. Kita tempuh kuasa Allah, tapi tak sentuh. Tempuh, tapi tak sentuh. Tak bercerai. Kita tak bercerai dengan Allah. Sebab apa? Kalau benda nak bercerai, dia mesti bertepi dengan bertepi. Allah tak bertepi, kita bertepi, mana boleh bercerai? Betul Tuhan kata, aku berserta dengan kamu, di mana kamu berada. Oh, baru faham. Ya. Malaikat juga berserta dengan kita. Di mana kita berada, dia berada. Tapi bila kita mati, dia duduk, ada lagi tak? Dia tak ada lah. Buat apa? Kita nak mati, nak tulis apa lagi? Dia boleh bercerai, boleh apa ni? Boleh melekat. Boleh ada. Sebab apa? Dia bertepi. Malaikat bertepi. Kan? Allah bukan kata, okey, saya tanya tuan-tuan, apa beza Allah berserta dengan makhluk dengan malaikat berserta dengan makhluk? Malaikat berserta dengan kita. Allah berserta dengan kita dalam keadaan tempuh, tak bersentuh. Dia tak bercerai kita, dia tak bercampur dengan kita. Malaikat berserta dengan kita dalam keadaan tempuh, dalam keadaan sentuh, bersentuh. Tapi kenapa tak rasa? Sebab dia alam ghaib. Dia alam ghaib, mana boleh rasa? Tapi dia bukan tempuh, dia sentuh kita. Sampai masa dia akan bawa diri dia. Beza antara apa? Berserta malaikat dengan bersertanya Allah. Kan? Saya sambung lagi. Allah makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Allah meliputi tak satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu, jauh tiada antara, dekat tiada bersentuh, jamak pun tidak, farak pun tidak. Tu dia. Panjang tuan-tuan dengar. Saya ulang sekali lagi. Nanti dengar lagi ya. Allah meliputi tak satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh. Sebab tak bertepi kan. Tak bercerai, sebab Allah tak bertepi. Tak bersekutu, tak bercampur kita, sebab tak bertepi. Jauh tiada antara. Apa maksud jauh tiada antara? Jauh tiada jarak. Jari ni dengan jari ni dekat dah sentuh tau. Kalau jarak 1 inci, 2 cm, dekat dah sentuh. Sebab apa? Ni bertepi, ni bertepi. Kalau kata jauh, Allah dengan makhluk jauh tiada jarak, dekat tak sentuh. Jauh tiada jarak. Okey, ni jarak kan 2 cm. Dekat sentuh. Allah jauh tiada jarak, tak ada jarak jauh. Dekat tiada sentuh. Sebab tak bertepi. Sebab apa? Sebab Allah tak bertepi, makhluk bertepi. Jauh tiada jarak, dekat
tiada bersentuh. Jamak pun tidak. Apa tu jamak? Jamak dia berhimpun. Kita tak boleh berhimpun dengan Allah. Allah tak boleh berhimpun dengan kita. Jamak pun tidak. Farak pun tidak. Farak tu bercerai. Bercerai pun tidak. Tuan-tuan dengar lagi. Sebelum kita tutup majlis. Makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Maka rumusannya, Allah meliputi tiap-tiap satu, ikut dalil Al-Quran tadi, dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Jamak pun tidak, farak pun tidak. Boleh faham? Tak apa. Tuan-tuan, boleh dengar lagi rakaman ini berkali-kali sampai tuan-tuan faham. Tapi yang kita dapat rumusan pada siri ke-11 ini iaitu makhluk semua bertepi, Allah tak bertepi. Jadi sebut Allah tak bertepi je. Jadi kalau kata ada orang nak datang nak bertengkar, aku kata Allah di aras. Betul? Betul? Dalam Quran cakap di aras. Asal kau relax je? Asal? Apa salahnya? Tu duduk di atas tu. Tak. Allah cakap dia di atas, ikut bahasa yang diumpamakan lah. Takkan Allah nak duduk dalam tanah kita pijak-pijak. Allah Ta'ala cipta kita mulia suci kan. Tuan-tuan baca kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Ihya Ulumuddin daripada Imam Ghazali. Allah kata, Imam Ghazali membuat satu huraian, Allah bersemayam di aras seperti mana bahasa yang Allah umpamakan. Kata. Tapi tidak bermaksud Allah tu dekat dengan aras daripada kita. Dan tidak menamakan Allah jauh dari bumi dan tanah daripada kita. Malah Allah lebih dekat daripada bumi dan tanah daripada kita. Bukan kata, Allah kat atas, kita kat bawah, kita dekat bumi dan tanah. Tak, Allah lebih dekat bumi dan tanah. Allah tahu tubuh dia macam kedembal, macam besar ke sampai berkedebab ke tu. Tak. Dia tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak sekutu. Nak tunjuk bahawa Allah meliputi tetap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak cerai, tak sekutu. Sebenarnya kita boleh faham apa saja tentang Allah selepas ni bila kita menguasai tanda beza ini. Ini bukan cakap main-main. Tanda beza ni tuan-tuan kena kuasai betul-betul. Kalau gigit yang geraham, gigit lah. Jangan lepaskan lagi. Iaitu makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Contohnya tuan kata. Saya ulang balik. Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Jamak pun tidak, farak pun tidak, bercerai tidak, bercampur tidak. Di mana makhluk, di situ Allah. Allah tidak berada di dalam kamu, tidak berada di luar kamu. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tapi Allah berserta dengan kamu. Di mana kamu berada? Ini tak silap saya di kursi ke apa ke? Allah kata Allah berserta, Allah tidak berada di dalam kamu. Okey. Allah tidak berada di luar kamu. Okey. Sebab tak bertepi. Allah tidak berada di kiri kamu. Okey. Tak berada di kanan kamu, okey. Tapi Allah berserta dengan kamu. Di mana kamu berada? Ya. Sebab dia tak bertepi. Yang bertepi kita. Tak macam kita kata malaikat. Malaikat tetap berada di kiri kanan kita. Kiri lain, kanan lain. Atas lain. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, itu rumusan penting tentang isi ilmu, iaitu tentang tanda beza antara Allah makhluk. Ini dah mula nak masuk bahagian penting. Tapi saya nak simpulkan, nak tegaskan bahawa bila kita faham tanda beza ni, sebenarnya memberi kita satu kefahaman di akal fikiran bahawa lais kamitslihi syai'un, tidak serupanya Allah dengan makhluk itu kerana zat dia tak bertepi, kerana Allah tak bertepi. Makhluk bertepi. Tu kata Allah kata tidak serupa. Sebab apa? Kita dah kaji makhluk habis-habis dah. Oleh kerana makhluk bertepi, apa yang makhluk tak boleh buat? Semua boleh buat. Macam bergaul, meratai, meresapi, mengambil lapang sana sini, luar dalam. Allah kata, orang tanya kita, orang tanya kita kan, kenapa orang kata di mana makhluk di situ Allah? Ya, sebab dia tak bertepi. Allah ikut kita mana kita pergi. Tak. Dia tak boleh ikut. Kalau ikut orang, anak ke cucu ke tu ikut. Kalau saya kata Allah berada di mana-mana, tak apa. Allah meliputi tiap-tiap satu. Apa tiap-tiap satu? Banyak. Awan, gunung, bulan, bumi, bintang, matahari, tanah, manusia. Meliputi tiap-tiap Allah meliputi tu. Dalam keadaan tempuh, tak sentuh.
tak bercerai, tak sekutu. Bukan meliputi dengan duduk dalam tu seko-seko, duduk seko-seko. Bukan. Itu kan kadang dia kata, siapa cakap Allah di mana-mana sesat. Kenapa boleh sesat? Orang duduk dalam tu, tu dia tak faham tanda beza. Dia tak faham tanda beza. Dia ingat Allah bertepi kat mana tak tahu. Allah ada. Ada kat mana? Allah ada mana? Ada tak tahu. Dia tak tahu di mana. Bila tak tahu Allah tu macam mana, bukan tak tahu di mana, tak tahu macam mana, seolah-olah Allah tu bertempat semula. Cuma Allah tu tak tahu di mana. Dia tak tahu di mana. Macam mana? Tak tahu. Allah ada tak? Ada, tapi tak tahu. Bila tak tahu tu seolah-olah Allah bertempat semula, cuma tak tahu tempat dia di mana. Maka akhirnya Allah bertempat semula. Kalau tanya kita, kenal Allah? Kenal? Ni siapa? Saya. Tepi, makhluk tepi. Allah tak bertepi. Di mana Allah? Allah meliputi tak satu. Meliputi macam mana? Meliputi dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Jauh tiada jarak, dekat tiada bersentuh. Jamak pun tidak, farak pun tidak. Di mana makhluk? Di situ Allah. Tuan-tuan faham? Cuba saya, benda ni dia tak susah tuan-tuan. Dengan izin Allah, dia tak susah. Kita guna akal. Betul, ini belum, tadi hukum akal tu boleh kait. Lepas tu kita kata, contoh. Saya buat contoh dulu sebelum ni. Jika ada seorang memberi satu pada kamu, macam baca kita ikamah, kamu tak nampak yang beri tu Allah, kamu syirik ketika tu juga. Memang kena nampak Allah bagi dah. Bila datang benda orang bagi kita, kan, kita nampak dah ni dah, benda tu tepi kena jadi sikit. Tempuh kuasa Allah, kan, kuasa tak bercerai dengan dia. Di mana makhluk situ dia, tapi yang datang tu budak. Allah ke budak? Mata kasar nampak budak. Tapi hakikatnya sebenarnya kenyataan. Budak iradat dia. Jangan kata Allah. Ada lagi benda saya nak cerita. Iaitu air ombak. Belum lagi. Di sini saya nak cerita. Ada yang pening. Okey, tak apa. Yang pening tu. Tak apa. Nanti. Memang kali pertama dengar pening. Dia susah nak kerana... Tak apa. Maksudnya nak faham ni sebenarnya ambil masa. Bagi yang tak biasa memang kita akan pening. Kali pertama akan pening, tak akan faham. Susah nak faham benda ni sebenarnya. Tak apa, sabar dulu. Tuan-tuan nanti ada masa ingat lagi. Yang bagi faham, ingat satu Allah yang bagi faham tentang diri dia. Kita kenal Allah dengan Allah juga, bukan dengan diri kita. Aku kenal Allah dengan Allah. Kalau Allah bagi faham, fahamlah. Kalau Allah bagi tak faham lah. Maksudnya suruh kehendak, suruh tak kehendak, tak suruh tak kehendak. Maksudnya ada 3 golongan manusia yang belajar ilmu ni. Pertama, suruh kehendak. Allah anugerah izinkan kita belajar, tapi Allah izin kita faham, maka faham. Tapi Allah izin kita berada dalam majlis ni, tapi Allah tak izin kita faham lagi. Kita akan pening. Mana? Dia tak apa Nanti akan datang, mungkin dengar lagi, Allah izin faham. Ada orang yang dia tak duduk dalam muzakarah ni dan dia pun tak hendak faham. Boleh. Jadi kalau tuan-tuan mungkin dah ambil belajar daripada guru-guru beramal dengan zikir, tuan-tuan amal lah. Maksudnya jalan, yang kata susah gunakan, kena beramal baru boleh faham sikit. Betul. Tuan-tuan amal dengan zikir yang diajar oleh guru tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala beri kefahaman dari situ. Jadi jangan bimbang. Buat macam biasa. Cuma yang saya nak bercakap ni, sebab tu saya nak cakap sikit-sikit. Dan yang nak mendengar ni tak boleh dengar siri ke 11 saja. Kena dengar diri sebelum. Siri 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 11. Baru dia boleh tangkap apa yang saya nak cakap. Perkataan bertepi tu kena dengar dulu baik-baik. Kalau tidak memang pening. Macam orang datang rumah saya pun. Kalau datang pertama kali tu dia bengong. Dia tak faham. Tapi bila dah lama-lama baru boleh. Sebab benda ni kita kata tadi kena Allah jua yang bagi kita faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tamat malam ini, kita simpulkan isi ilmu ini yang tuan-tuan lazimkan. Sebelum tu saya ingatkan, jadi sebelum saya bagi isi ilmu yang penting ni tadi, kita dah ajar tentang tempuh kuasa Allah, tempuh kuasa, dan kita guna hukum akal untuk memperbaiki akhlak kita, tu buatlah. Itu tak ada masalah. Tapi yang ni isi ilmu yang saya kata kena faham baik-baik tanda beza pada makhluk sebelum
kita nak belajar tentang Allah. Ni nak belajar tentang Allah lah ni. Itu yang pening tu. Kan? Tak apa, selama ni kita faham Allah di atas langit. Allah yang tak tahu di mana. Tiba-tiba bila saya bercakap begini, kita akan jadi bengong lah. Kita akan jadi tak faham. Itu biasa. Tapi tak apa. Yang bagi faham, ingat Allah je. Jadi tuan-tuan, saya simpulkan sebelum saya tamatkan, iaitu isi ilmu. Makhluk semua bertepi, Allah tidak bertepi. Maka rumusannya, di mana Allah, atau orang tanya macam mana Allah tu, Allah meliputi setiap satu dari Al-Quran dalam keadaan tempuh, tak bersentuh. Sebab tak bertepi. Tak bercerai. Allah tak bercerai dan tak bersekutu dengan makhluk sebab Allah tak bertepi. Saya ulang sekali lagi ya. Allah meliputi setiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh kerana Allah tak bertepi, makhluk bertepi. Allah tak bercerai dengan makhluk sebab Allah tak bertepi, makhluk bertepi. Jauh dengan Allah, jauh dengan makhluk, Allah dengan makhluk. Jauh ni tiada jarak. Tak ada jarak sikit pun. Dekat tidak bersentuh sebab Allah tak bertepi, makhluk bertepi. Jamak pun tidak, berimpun pun tidak, farak pun tidak, bercerai pun tidak. Di mana makhluk, di situlah Allah. Itu Tuhan kata, kemana saja kamu menghadapkan wajah kamu, di situlah wajah Allah. Perkara ini bukan semua orang boleh faham. Orang yang ilmu banyak-banyak pun kadang-kadang Allah tak izin dia faham. Yang dah pangkat-pangkat tinggi tak boleh nak faham. Yang kata kemana saja menghadap wajah kamu, itu wajah Allah. Mereka akan tafsir macam-macam. Tak apa. Itu masing-masing punya bahagian. Tapi sebenarnya di mana makhluk, di situlah Allah. Maksudnya di mana ketika makhluk, di situlah kenyataan kuasa dan ilmu dia yang bertepi. Kan? Jadi saya simpulkan, Allah makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Macam mana Allah tu? Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu, jauh tiada jarak, dekat tiada bersentuh, jamak pun tidak, farak pun tidak. Di mana makhluk, di situ Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya mengakhiri mutakarah ini, saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan atas kesalahan tutur kata saya, kekasaran bahasa saya. InsyaAllah saya pun akan dengar balik. Jika ada salah silap, insyaAllah saya akan betulkan. Kadang-kadang cakap tak perasan. Jadi kita sama-sama doakan agar tuan-tuan faham apa yang saya perkatakan tentang tanda beza ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni dipanggil ilmu sifat 20, iaitu daripada Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, belajar sifat 20, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kita belajar dengan tanda beza dan hukum akal. Ni duk belajar tanda beza ni. Beza Allah makhluk, iaitu makhluk bertepi, Allah tak bertepi, dipanggil tanda beza. Sebab tu ramai orang tak biasa belajar ilmu macam ni. Dia belajar, dia pening. Dia tak pernah belajar. Di masjid surau tak ada. Buku pun tak ada. Betul, saya akui tidak ada buku. Mana dia saya pegang buku? Maksudnya begitu. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Kalau terdengar salah, saya akan betulkan. Saya akan beritahu balik pada tuan-tuan. Mungkin tersalah cakap pada siri akan datang. Jadi sebelum tu, kepada kawan-kawan yang menonton Facebook Live, terima kasih. Kepada adik-beradik, saudara mara, jauh dan dekat, semua ada kat sini. Alhamdulillah, harap semua sihat. Kepada anak-anak buah, anak menakan, cucu, kepada rakan-rakan sekolah, rakan tempat belajar, dan juga sahabat-sahabat semualah jauh dan dekat. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira kerana sudi orang kata apa, bermuzakarah, berkongsi ilmu. Kalau ada salah dan silap, tolong tegurlah saya ini. Maksudnya mungkin saya tersalah, tuan-tuan silalah tegur, saya tak kisah pun. Saya ada nombor telefon, Facebook saya. Maksudnya begitu. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah surah wal asri dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr
innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Kau berilah kami ilham ya Allah, agar kami menjadi orang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur, daripada penyakit nyanyuk dan siksa kubur. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pendengaran penglihatan kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit sopak gila dan juga kusta ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami jauhlah kami daripada wabak-wabak penyakit berjangkit. Berilah kami ya Allah kekuatan hati, taufik hidayah untuk bersabar untuk atas segala ujian-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. اهدنا الصراط المستقيم